kita pergi tamatlah ayat kita sampai 24, 21 hingga 24. Kita pergi kepada al-fawaid. Kita kutip faedah-faedah ni secara ringkas kerana huraian tafsir sudah panjang. Allah Ta'ala nak balas kepada orang yang baik dan mengazab orang munafikin kecuali mereka bertaubat. Pintu taubat masih terbuka. Kerana itu Allah kata innallaha kana ghafurur rahim. Allah Ta'ala sifat dia pengampun. Allah Ta'ala sifat dia rahim, kasihan belas kepada hamba dia. Baik, tuan-tuan bersedia untuk tulis al-fawaid at-tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, wujubut ayat Tuhan Allah Ta'ala sebut ayat yang pertama kita ni, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka ayat ini menjadi wujub at-ta'sib, wajib kita kena mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Wajib, bukan kata sunat. Mana dalam konteks perbincangan kita di sini, Nabi kita penuh dengan tawakal, penuh dengan kesabaran, penuh dengan keberanian, penuh dengan perjuangan, maka kita wajib kena ikut dalam perkara ini. Kadang-kadang kita rasa boring dengan orang cakap kedai kopi. Saya ikut sunnah Nabi ni. Gapo sunnah? Bini seorang lagi. Oh, bini seorang lagi tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, keluar bini berjambur bini. Bini muda ke saya nak tegur takut lari. Ni sunnah Nabi lagu ni. Cakap biar khabar kata orang. Lepas tu lah setengah orang tua dia pesan, kalau nak bercakap depan orang, tengok kiri kanan. Nak keluar kata kenyataan, tengok kiri kanan. Baik. Yang kedua, Allah kata apa? Uswatun hasanatun. Ikut dengan cara yang baik. Maka di sini kata di para ulama tadabbur kata apa? La ghulu wala tafrit. Jangan melampau, jangan cuai. Apa maksud dia? Kita sayang ke Nabi ni, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melampau. Melampau sangat. Bila nak sayang ke Nabi sampai mereka merangkak pergi cium kubur Nabi, la. Buat replika, pakat duk gosok, la. Buat nasyid-nasyid qasidah yang puji Nabi melampau, kita kata tidak. Ataupun tafrid, ataupun cuai sangat dengan Nabi. Apa sangat pada ada? Apa ada pada Nabi? Dia manusia juga. Itu geng-geng anti hadis. Kita duduk ahli sunnah ni tengah-tengah. Kita akan ikut Nabi SAW, mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah. Maknanya kita bukan melampau, memuja dan tidak cuai dalam menghormati Rasulullah SAW. Itu jalan yang benar. Maka dalam ayat ini Allah sebut hasanah, menjadi dalil bahawa kelebihan siapa yang boleh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswah, maka itu yang terbaik. Yang ketiga, Allah kata apa? Liman kana yarjullah. Allah suruh kita ikut Nabi. Allah kata apa? Bagi orang yang mengharapkan pahala. Orang ni saja yang akan dapat faedah daripada arahan Allah Azza wa Jalla. Dan bukan sahaja ikut saja. Wa zakarallaha katsira, dan hendaklah kamu menyebut nama Allah banyak. Maka di Qurina dikembarkan di antara mengharapkan pahala dan tunjuk bukti. Kenapa awak tu nampak senyap tu? Saya mengharapkan pahala. Tapi kita duduk 1 jam sebelah dia, tak dengar apa dia berzikir. Maknanya nak, dia kata yarju wa zakar. Mengharapkan, buat kerja. Kenapa nampak awak senyap? Harap boleh pahala lah. Zikir, tak zikir-zikir lagi. Kaifada. Jadi orang panggil harap dengan tindakan. Baru betul. Tunjuk bukti. Mana ayat ini? Ayat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara. Dia mengharap dan dia tunjuk bukti berzikir. Baru betul. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut
laqad kana lakum, ayat ni masih ayat yang sama lagi. Ayat ini juga nabbaha, memberi peringatan bahawa orang yang sanggup menanggung kesusahan mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, innamah wasidqu fil iman, inilah orang yang benar iman dia, lebih-lebih lagi iman kepada hari akhirat. Kalau tidak, tak jadi. Dengan hak Nabi pun tak semangat juga. Dengan ajaran Nabi tak semangat. Tapi dengan barang-barang Nabi begitu melompak suka. La. Maka jadi tanda benar itu, tanda keimanan kita itu apabila kita boleh tunjukkan bukti. Alhamdulillah. Yang kelima, kita pindah kepada ayat walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ayat 23, 22. Setelah orang mukmin tengok tentera Ahzab, apa respon mereka? Mereka kata, haza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah janji Allah dengan Rasulnya. Bayan annal mu'minin kullama asat bin nakabat. Orang mukmin ni bila ada kesusahan, yalja ila Allah, terus minta pertolongan dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah, tolonglah. Bukan pergi panggil wali, tu wali kampung lah. Jangan ajar orang duk panggil menyeru-nyeru jin, seru-seru benda-benda yang tak nampak ni. Yang kita ajar manusia seru Allah, itulah dipanggil tauhid. Tengok ayat ni kata apa? Orang mukmin apabila ditimpa usaha, yalja ila Allah wa yazdadu iman, bahkan bertambah iman dia, yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka orang mukmin bertambah iman dia dengan dua sebab. Satu, dia panggil, dia tengok ayat kauniyah, ayat depan mata dia, pertolongan, kemenangan, dan juga ayatun syar'iyah ataupun dengan kita baca Quran. Banyak kali dah kita bincang ayat ni kan, alhamdulillah. Yang keenam, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Tengok Allah gambarkan, Allah Ta'ala nak balas. Tengok akhir ayat yang kita baca tadi, 24. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak balas orang yang benar dengan sebab benarnya janji mereka. Kata ulama tadabbur, dalil ala anna as-sidqa amrun azim. Bersikap benar dalam janji, dalam perjuangan ini satu benda yang besar. Berapa ramai orang yang berani, berapa ramai orang yang buat ikrar tapi tidak benar dalam ikrar dia, ikrar dengan mulut dia, dalam tindakan dengan hati tak berikrar, rugi. Baik, kita pindah kepada al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiah yang ketujuh, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, abbar anhu biwasfir risalah rasulillah. Allah tak kata laqad kana lakum fi nabiyillah, fi rasulillah. Kenapa Allah bagi ibarat dengan sifat ar-rasul? Li'annahu hazzul khalqi minhu. Karena rasul itu utusan Allah untuk menyampaikan, untuk menyebarkan, untuk berdakwah. Maka menjadi kewajipan kepada kamu ikut rasul. Sebab itulah kita belajar dalam ilmu akidah ni. Dia kata apa? Beza di antara rasul dengan nabi. Ada kata Nabi diterima wahyu tapi dia tidak menyebarkan lebih kuat. Tapi Rasul mesti menyebar, mesti berdepan. Maka kita kena ikut Rasul. Dalam doa tidur tu, wa bi nabiyyika. Jangan tukar kepada wa bi rasulika. Itu dia, maknanya setiap lafaz yang diajar oleh Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makna itu sendiri. Sebab itulah kita kena tadabbur, kita kena belajar. Yang ke-8, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak bertambah kepada mereka kecuali lebih mantap iman. Kata ulama, fihi dalil ala dalil benarnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan annal imana yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kelesuan dengan maksiat. Sebab itulah kita tuan-tuan kena sentiasa
gilapkan iman kita dengan belajar, dengan tadabbur Quran, dengan menuntut ilmu, insya-Allah barulah kita apa? Barulah kita mantapkan iman kita, insya-Allah. Jadi ayat ini juga menjadi hujah bagi Ahlussunnah. Iman tu berkurang, bertambah dan berkurang untuk menolak pandangan satu kumpulan nama dia Al-Murji'ah. Puak Murji'ah ni dia kata iman tak bertambah, sama je. Yang kesembilan, wa minhum man yantazir, ada di kalangan orang yang sudah mati, ada yang sedang menunggu untuk mati. Fi wasfin bil intizar al munabbi'. Ayat ini menggambarkan betapa umat Islam yang tak mati masih lagi meneruskan perjuangan. Mereka juga merindui untuk mati syahid sebagaimana sahabat-sahabat mereka. Allahu akbar. Apa lagi? Dan kata di para ulama, Allah Ta'ala bagi balasan itu mengikut amalan. Oleh kerana mereka benar, maka Allah Ta'ala tunaikan janji mereka yang telah Allah janjikan. Yang terakhir, wa yu'azzibal munafiqina insya. Allah kata Allah Ta'ala akan azabkan munafikin kalau Tuhan nak, ataupun Tuhan bagi au yatuba alaihim, terima taubat. Maka kata di para ulama, masih lagi ruang untuk bertobat, terbuka pintu. Munafik, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan buka pintu taubat. Tuhan akan azabmu kalau dia nak. Maknanya kalau mu mati dengan munafik, mu enggak neraka lah. Tapi kalau kamu bertaubat, kamu masih lagi mempunyai ruang yang besar untuk balik menjadi orang yang betul-betul beriman. Jadi ayat ini juga Allah mencela munafikin, menjadi peringatan kepada kita bahawa pintu taubat masih terbuka. Kalau adalah hati kita perasaan tak baik kepada Islam, kikis, hapus, buang, betulkan balik. Kita cintai Islam, mencintai Allah Azza wa Jalla, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang hakiki, bukan cinta replika ataupun gosok-gosok gambar. Baik, para pelajar sekalian, cerita kita berakhir di sini dulu. Sebagaimana yang saya bagi tahu dah, cerita Ahzab, cerita Khandaq, Parik, cerita peperangan Uhud dan Badar yang saya sebut ni, tuan-tuan boleh ada tengok dalam kitab kita ni, Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Baik, para pelajar sekalian, kita akan sambung lagi ayat yang ke-25 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.